Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? View macam mana okey? Kita tunggu jemputan. Yang mana baru masuk tu, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Cik Fitri. Selamat datang Cik Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama lama tak jumpa kita Nah, sihat ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sihat-sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tunggu sekejap Kita tunggu kita punya panel jemputan khas Dr. Azam Adenan. Okey. Baik. Dr. Azam dah masuk. Dr. Azam Adenan dah masuk. Sekejap saya setting screen dulu. Tengok recording on process. Open the recorder, manage recording. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni saya terpanggil lah. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Khairul Hafiz bin Abdul Ghani, wakil daripada Pertubuhan Kasih Mesra daerah Gombak. Pertubuhan Kasih Mesra daerah Gombak. Ini hari kita sembang santai-santai je lah. Kita sembang santai-santai. Kita ada juga panel jemputan kita. Kita ada juga rakan-rakan jemputan kita untuk kita mengupas isu. Isu yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan masyarakat. Tapi isu ni kebanyakan. Cik Po minta mute dulu. Okey, isu yang kita nak isu yang ingin kita kupas pada hari ini berkaitan dengan cara macam mana kita menangani ancaman krisis berat psikologi dalam masyarakat kita. Semua yang sedia maklum, masa ini berkaitan dengan psikologi ni amat tinggi. Graf yang berkaitan dengan psikologi ni kita tengok dah semakin mudarat di negara kita. Jadi Pertubuhan Kasih Mesra terpanggil untuk mengupas isu-isu yang sedemikian. Jadi sebelum tu izinkan saya perkenalkan panel kita yang handsome lagi bergaya, iaitu Dr. Azam Adenan daripada pakar perunding psikologi dan kaunseling Universiti Slim Utara Malaysia. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak jumpa doktor. Apa khabar Cik Khairul? Lama tak jumpa dah. Biasa kalau musim-musim sebelum PKP ni kita mengetih bersama kan. Dah musim PKP ni tengok doktor pun dah nampak semakin sihat kan. Tak keluar ke mana-mana apa semua. Alhamdulillah lah. Macam mana? Alhamdulillah, makan cukup, pakai cukup. Macam mana? Banyak berkat, begitulah kisahnya. Macam mana keluarga? Doktor, keluarga macam mana? Alhamdulillah sihat? Semua okey, semua di rumah, tapi alhamdulillah lepas pada kelonggaran daripada PKP ni dah banyak boleh bergerak, agak kurang tekanan sebenarnya. Tapi begitulah keadaan sekarang nampaknya. Okey doktor, terima kasih kerana sudi hadir pada petang ini. Kita just nak sembang-sembang santai saja. Kita just nak sembang-sembang santai. Ada juga dalam ni penonton-penonton daripada luar. Jadi kita mohon pandangan daripada doktor lah. Okey, kalau nak ikutkan isu-isu yang berkaitan dengan psikologi. Isu-isu yang berkaitan dengan psikologi, saya tertarik dengan satu kisah ataupun satu cerita yang berkaitan dengan seorang lelaki yang dikatakan terpaksa berbohong kepada isterinya yang beliau keluar bekerja, sedangkan realitinya sudah 3 bulan beliau telah diberhentikan kerja pada waktu tempoh PKP tersebut. Kemudian lelaki tersebut diberhentikan kerja tanpa notis berikutan pandemik COVID-19 dan kini melakukan kerja-kerja biasa bagi menampung pembelanjaan harian keluarga.
Selain pada itu juga, kita lihat di sini, ia turut dikongsi bahawa sebagai ketua keluarga amat sukar untuk dirinya berterus terang dengan isterinya. Selain dihimpit rasa sebersalah dan tidak sampai hati, banyak lagi kisah perjalanan penuh onak dan duri yang perlu dilalui oleh ramai insan. Susulan itu, krisis pandemik COVID-19 yang bukan sahaja melanda Malaysia bahkan seluruh masyarakat di dunia pada masa kini. Ini adalah satu artikel yang menarik yang ingin kita kupaskan, yang orang kata salah satu antara sebab berlakunya krisis psikologi dalam masyarakat negara kita ni, Doktor. Selain pada itu juga ada isu-isu lain yang berkaitan, contohnya contohnya apa tadi yang saya baca tadi. Sekejap Doktor, saya tengok balik artikel. Contohnya contohnya mana tadi saya jumpa. Sekejap Doktor. Biasalah petang-petang ni santai-santai, kita santai-santai Doktor. Nak minum tak boleh. Jadi kita santai-santai Doktor. Sekejap Okey Doktor. Ada isu-isu lain yang berkaitan dengan psikologi ni yang saya terbaca di melalui media sosial, berita-berita, surat khabar berkaitan dengan seorang bekas juruterbang maut selepas bertindak terjun dari unit kondominiumnya di Puchong. Akibat tekanan kerana kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Dan lebih menyayat hati, kisah akibat tekanan kehilangan pekerjaan, ada juga seorang tukang masak di Taman Berjaya Simpangan Johor membunuh diri dengan menggantungkan diri akibat diberhentikan kerja. Sama ada kita peduli atau tidak boleh dinafikan apa yang berlaku ini sememangnya menyentuh hati ramai pihak. Malah ada yang cuba membayangkan seandainya situasi tersebut berlaku kepada diri kita dan keluarga kita sendiri. Selain itu, ditambah pula jika ramai tanggungan yang perlu diberi makan, minum dan pakai. Bagaimana agaknya mereka dapat menempuh penderitaan hidup itu? Laporan-laporan sebegini bukanlah bertujuan menakut-nakutkan mana-mana pihak. Namun, inilah antara kisah yang berlaku dan akan menghantui kita sekiranya pandemik COVID-19 ini tidak dapat ditangani sebaik mungkin. Memandangkan negara kini berhadapan gelombang ketiga penularan COVID-19 dengan catatan tinggi kes baru harian sejak kebelakangan ini, andaian kemungkinan rakyat akan kembali menghadapi tekanan ataupun gangguan emosi serta kemerungan memang tidak dapat dielakkanlah. Bagi membincangkan senario apa yang berlaku dengan lebih jelas, hari ini kita akan berbual santai bersama seorang doktor, seorang pakar perunding psikologi dan kaunseling Universiti Islam Utara Malaysia, iaitu Dr. Azam Adnan. Beliau merupakan pakar perunding psikologi selama 15 tahun di Universiti Islam Utara Malaysia. Okey Doktor, sekarang ni banyak masyarakat yang nak tahu apa solusinya. Solusinya berkaitan dengan psikologi ni. Jadi pada pandangan doktor, apakah faktor utama yang boleh dikaitkan dengan krisis sebenar yang berlaku dalam masyarakat di negara ini? Boleh doktor kongsikan sedikit kepada kita? Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih saudara Khairul kerana menjemput saya untuk bersama dalam sesi buat santai petang ni. Hilang juga rasa lapar ni kan, petang-petang dalam ngantuk sebenarnya melayan mata daripada tadi tu bila dapat panggilan daripada saudara Khairul. Saya rasa okey, so nak bincangkan benda ni secara virtual. Jadi berbalik pada kisah yang saudara Khairul bangkitkan dalam lebih awal pada pandangan saya sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi punca kenapa berlakunya krisis
psikologi yang membawa pada tragedi buruk ni. Okay. Antara faktor utama yang boleh dikaitkan adalah apabila kerajaan memperkenalkan PKP akibat daripada pandemik COVID-19. Apa yang berlaku yang pertama sekali adalah graf kerisauan rakyat. Orang ramai meningkat. Graf kerisauan rakyat yang kita bila maksudkan rakyat ni termasuklah golongan pekerja, majikan. Mereka merasakan bahawa tidak mustahil akan kembali semula COVID-19 tersebut berdasarkan apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku pada keadaan sekarang. Kebimbangan rakyat sebenarnya tertumpu kepada soal kesihatan dari aspek penularan atau jangkitan wabak. Ia melibatkan tekanan untuk menyesuaikan diri, untuk bekerja dari rumah, termasuk isu penggunaan aplikasi teknologi tertentu untuk berhubung antara pekerja dan majikan serta mengadaptasi norma baru semasa PKP seperti yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri. Jadi apa yang berlaku, cara mengadaptasi norma baru ni secara perlahan dapat diatasi. Rakyat semakin terbiasa dengan kelaziman baru, namun begitu impak sebenar yang cukup besar semasa PKP adalah daripada sudut ekonomi apabila ramai pekerja hilang pekerjaan akibat diberhentikan atau diberikan cuti tanpa gaji. Manakala majikan terpaksa menangguh sementara operasi, malah ramai yang gulung tikar dan menutup operasi perniagaan mereka akibat perubahan kewangan. Tetapi apabila kerajaan melaksanakan PKP bersyarat, PKP pemulihan dan sebagainya, rata-rata rakyat, pekerja, majikan, mereka kembali menarik nafas lega apabila pelaksanaan ini berlaku. Walaupun perniagaan mungkin tidak serancak seperti sebelum pandemik dahulu, namun mereka kembali dibenarkan menjalankan operasi perniagaan dengan mematuhi prosedur mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kesan kedua yang memberi impak pada orang ramai dan rakyat adalah kesan tamatnya moratorium. Seperti kita ramai tahu, pada tingkat awal selepas 18 Mac 2020, Ya betul. apabila PKP yang pertama diperkenalkan, selepas itu kerajaan mengumumkan tentang moratorium ke atas semua hire purchase, sewa beli, bayaran bulanan kereta dan sebagainya. Jadi apabila sejak September moratorium telah ditamatkan, trend peningkatan yang berlaku pada keadaan sekarang ni, kebelakangan ni pula meningkat dalam beberapa bulan ni. Ini membuatkan ramai majikan dan pekerja kembali bimbang akan nasib mereka, terutama apabila terdapat laporan isu pemberhentian pekerja oleh beberapa buah syarikat yang terjejas teruk. Ditambah pula dengan beberapa gegasi industri perkilangan yang beralih arah menutup operasi di negara dan berpindah ke negara lain, negara jiran kita yang membuka operasi baru. Jadi keadaan ini semua menakutkan. Jadi ini memberi tekanan terhadap golongan berkenaan kerana mereka masih perlu membayar komitmen hutang bulanan seperti biasa.
sebelum ini, di samping moratorium yang diberikan, ada pelbagai insentif dan bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi bebanan kewangan mungkin tidak terlalu terasa. Tapi selepas pada September, bukan sahaja pekerja pening kepala sebenarnya, majikan turut terkesan kerana perlu membayar kos sewa beli bangunan, mesin, Betul, betul. peralatan, ya. Betul. Banyak Setuju. semua perlu dibayar semula. Jadi ini meningkatkan tekanan pada mereka kerana mereka perlu memikirkan aliran tunai yang mencukupi untuk membayar pekerja dan kos-kos lain. Jika tidak ditangani sewajarnya, apa yang kita risaukan, perkara ini berisiko membawa kepada bahaya psikososial yang lebih serius seperti hilang pekerjaan, isu pengangguran, gagal dalam perniagaan dan sebagainya. Ini yang kita maksudkan apabila rantaian masalah akibat daripada kesan COVID-19 dalam sektor ekonomi menyumbang pada tekanan hidup dan seterusnya masalah sosial dalam masyarakat. Apa yang perlu sebenarnya buat masa ini adalah kajian dan soal selidik mengenai keadaan semasa ekonomi rakyat. Contohnya, berapa lama mereka mampu bertahan? Apakah kekuatan rakyat buat masa ini? Dan apakah insentif-insentif yang sesuai untuk disediakan? Dari sudut organisasi pula, kalau saudara Kai tengok pekerja mahu memajikan perlu dimaklum dan berterus terang dengan keadaan ekonomi. Ini kerana ia dapat membantu kedua-dua pihak membuat persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Untuk berjaya melalui tempoh sukar ini, ia bukan saja menuntut soal timbang rasa, ia juga menuntut pada tolak ansur, empati dan kerjasama antara pekerja dan majikan. Bahkan kedua-duanya perlu saling menyokong antara satu sama lain. Majikan perlu terus terang akan situasi semasa syarikat. Pada saya, jangan sembunyikan jika syarikat sebenarnya berada dalam keadaan genting dan tidak mampu untuk membayar gaji. Jangan sebenarnya kata okey, masalah dengan kebanyakan syarikat ni, bos cuba nak menjaga hati pekerja. Bila pekerja tanya, pekerja mampu melihat sebenarnya. Tapi bos masih lagi disebabkan mungkin faktor takut pekerja tak datang, takut pekerja cari pekerjaan lain. Berterusan meyakinkan pekerja yang keadaan syarikat sebenarnya okey, masih boleh survive, menggalakkan pekerja untuk terus beroperasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perlu ambil maklum, tak salah untuk terus terang dengan pekerja. Ya. Kerana jika perkara sebenar disembunyikan, keadaan mungkin akan menjadi lebih teruk. Ya. Jadi biarlah jujur dengan pekerja. Tidak-tidaknya mereka mampu untuk buat persediaan untuk mencari peluang kerja baru dan kerana mereka juga ada ahli keluarga yang perlu ditanggung. Itu di bahagian majikan. Di bahagian pekerja pula pun serupa juga. Pekerja pada masa yang sama, mereka perlu bertimbang rasa dengan bebanan yang perlu ditanggung oleh majikan. Ya, betul. Kenal jasa majikan tu. Ya. Itu salah satu faktor dia lah, orang kata. Ya. Okey, Doktor, teruskan. Jadi dalam menangani pandemik COVID-19 ini adalah menjadi kewajipan semua pihak untuk sama-sama untuk pastikan semua mematuhi SOP yang ditetapkan.
Kerana dengan itu sajalah sebenarnya akan dapat meringankan tekanan psikologi yang sedang dihadapi. Okey doktor, terima kasih. Ada dua faktor dekat situ. Kita tengok doktor ada sentuh tadi pasal moratorium. Moratorium yang kerajaan bagi yang sebelum ni selama 6 bulan tu. 6 bulan ke? Maafkan saya. 6 bulan ke 3 bulan yang dapat moratorium tu? 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Okey, 6 bulan. Bagi saya itu sedikit sebanyak membantu sebenarnya. Terpulang kepada diri masing-masing, cara macam mana nak menguruskan kelebihan faedah yang diberikan oleh kerajaan pada masa itu. Mungkin kuranglah sikit ada masalah dari segi psikologi, ada masalah sikit, kuranglah sikit dari segi emosi ataupun psikologi yang ditanggung oleh masyarakat pada masa itulah. Okey doktor, seterusnya ni saya minta pandangan sikit daripada doktor. Apakah yang boleh terjadi? Apakah yang boleh terjadi dengan pelaksanaan PKP ini? Apakah yang boleh terjadi dengan pelaksanaan PKP ini yang boleh kita kaitkan dengan masalah psikologi oleh masyarakat di negara kita? Kita mohon doktor kupaskan isu ini. Terima kasih doktor. Terus. Sebenarnya kalau nak ikutkan, macam-macam boleh terjadi dengan pelaksanaan PKP. Ya. Tapi kalau boleh diberi kita pilihan daripada macam-macam tu, kita tak naklah yang berbentuk tragedi. Kita nak kalau boleh biarlah kalau ada risiko perlu kita ambil tu risikonya minimum. Ya. Kalau kita ada berlaku sesuatu yang buruk pun masih boleh kita tangani, tak bawa pada kemudaratan yang terlampau. Okay. Sebenarnya apabila PKP berlaku, ramai pihak bercakap mengenai membiasakan diri dengan norma baru. Kita biasa dengar Tapi sebenarnya bukan mudah untuk menyesuaikan diri dengan suasana kebiasaan baru. Terutama sepanjang perintah kawalan pergerakan. Kehidupan kita totally berubah. Saya rasa saya mengalami, saudara Khairul dan rakan-rakan lain juga mengalami yang serupa. Keadaan kita berubah, malah ada yang rasa terpenjara dalam kediaman sendiri. Ibarat tak boleh keluar, tak boleh apa. Yang kita nampak cuma 4 dinding keliling rumah kita, perkara yang berulang, rutin hidup kita, bangun pagi, makan, lepas makan, tidur, tengok TV, bangun, betul-betul tekanan. Saya lalui sendiri. Betul. Sekarang ni pun saya rasa dah rimah dah saya pakai blazer di rumah. Ya. Ini adalah satu kerja dalam norma baru orang kata. Tapi norma baru. Kita banyak online, segala online dan sebagainya, kerja dari rumah, work from home. Ya. Jadi melalui 4 fasa PKP. Kalau kita ingat, kita mula-mula ada PKP, ya. Ya, doktor. Kemudian kita ada Perintah Kawalan Pergerakan. Lepas tu kita ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ya, doktor. Lepas tu kita ada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ya, doktor. Lepas tu ada lagi satu, dia ada 4 semua tersilap saya. Melalui 4 fasa PKP, keadaan di setiap fasa itu sendiri boleh memberi kesan kepada emosi dan tingkah laku jika tidak diurus dengan baik. Setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan boleh memberi tekanan sehingga menyebabkan individu mengalami kebimbangan dan kemurungan. Itu apa yang berlaku. Betul. Dan adalah perkara biasa. Individu mengalami gangguan ketidakstabilan emosi atau kerisauan dan kebimbangan dalam kesederhanaan kehidupan harian. Itu dalam keadaan, mana yang dalam keadaan biasa. Gangguan tersebut memang sentiasa wujud. Walau bagaimanapun,
Jika gangguan ini kerap berlaku atau berlanjutan sehingga menjejaskan tidur, selera makan, keupayaan untuk berfungsi dan keseronokan melakukan sebarang aktiviti. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal tanda masalah kesihatan mental yang mungkin akan jadi serius. Okey doktor. Ada banyak persoalan sebenarnya saya nak tanya. Tapi kita pertemuan secara virtual ni dia akan jadi lebih singkat. Banyak benda kita nak kupas sebenarnya. Tapi salah satunya saya nak tanya pandangan doktor, apakah pendekatan yang terbaik yang kita boleh gunakan bagi kita untuk mencegah tragedi berat kesan dari tekanan psikologi ni. Macam tadi sebelum ni doktor ada kupas tragedi-tragedi yang berat sepatutnya kita kena cegah awal. Jadi pada pandangan doktor sendiri, apakah cara yang terbaik ataupun cara yang kita boleh gunakan untuk kita cegah supaya tragedi-tragedi berat seperti ini berlaku di negara kita? Silakan doktor. Ada beberapa pendekatan, tapi pada saya lebih melihat daripada sudut komunikasi. Komunikasi yang berkesan amat penting. Supaya orang ramai mengetahui masih ada yang mengambil berat tentang diri mereka yang bersedia untuk mengurangkan masalah yang mereka alami. Pendekatan saling mengambil berat dan memberikan antara satu sama lain boleh membantu untuk ramai pihak mengharungi PKP dalam cara lain selain daripada menitik beratkan penjagaan kesihatan mental dan emosi. Saya terpanggil sebenarnya untuk bercakap tentang peranan kita sebagai masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat dan saya melihat sendiri semenjak PKP berlaku, ada banyak NGO timbul. Ada yang berdaftar, ada yang tak berdaftar. Contoh seperti NGO seperti Pertubuhan Kasih Mesra yang menumpukan pada bantuan memberi barangan, makanan dan sebagainya kepada masyarakat. Banyak sebenarnya NGO terlibat daripada sudut itu. Tetapi tidak ramai NGO ataupun orang perseorangan yang streamline kepada perkara seperti menjadi satu support group untuk memberi bantuan psikologi, untuk memberi sokongan kepada mereka-mereka yang terkesan akibat daripada PKP. Jadi sebenarnya saya melihat peranan untuk membantu ini tidak semestinya hanya kita khususkan, kita harapkan daripada kerajaan untuk bantu. Ia perlu dan lebih berkesan ke orang ramai turut terlibat untuk bersama-sama memberi sokongan dan dokongan kepada mereka-mereka yang kita lihat terkesan sebenarnya. Sebab sebenarnya gejala-gejala ni akan dapat dikesan daripada awal lagi. Okey doktor, ada lagi satu isu yang menarik perhatian masyarakat kita masa ni lah. Banyak yang share dekat TikTok lah, banyak yang share dekat media sosial lah, banyak yang share isu-isu ni dekat macam-macam lah, dah jadi trending lah. Isu dia adalah cabaran ibu bapa dalam menangani ataupun menjaga anak semasa tempoh PKP ini. Cara macam mana ibu bapa ni menangani masalah gangguan emosi yang berkaitan dengan tingkah laku anak di rumah. Doktor, cuba doktor pun gelak. Doktor pun gelak. Kalau saya tak tahulah, saya ada pengalaman tersebut. Jadi saya perlukan orang yang lebih arif untuk mengupas
ataupun memberi pandangan tentang emosi ibu bapa terhadap situasi-situasi yang berlaku di dalam rumah sekiranya bagi saya ini adalah situasi yang kecil, tapi kadang-kadang bila orang kata mak kau dah naik hijau, benda tu akan jadi besar. Jadi berdasarkan orang yang lebih berpengalaman, lebih berpandangan jauh, boleh tak doktor kupaskan secara ringkas macam mana kita nak mengatasi masalah gangguan emosi yang berlaku di dalam rumah kita sendiri. Silakan doktor. Ini cerita dalam rumah ni kita kena buatlah sama-sama kan. Jadi sebenarnya gini, anak-anak ni kalau daripada ialah kita tak nak berbunyi terlampau akademik sangat dalam bualan santai ni. Tapi kita buat beginilah. Setiap anak-anak tu daripada bayi ke peringkat kanak-kanak ke peringkat remaja, mereka ada karakter sendiri ya. Sebenarnya kalau kita melihat anak-anak ni, memang kita akan melihat perubahan peringkat psikologi anak-anak sendiri. Jadi sebenarnya untuk menjaga anak dalam musim PKP ni, dia boleh jadi dua perkara. Dia tak anak tekanan mak bapak. Jadi macam saudara Khairul cakap tadilah, tiba-tiba mak kau yang naik hijau kan. Jadi kalau tak anak yang tekanan, mak pula jadi tekanan. Kan? Saya bukan doktor, saya bukan istilah mak saya wife saya. Wife kau hijau dia panggil. Yelah. Kita pula orang rumah kita pula tekanan. Bila orang rumah tekanan dengan kita terjebak sekali. Jadi sebenarnya inilah dalam rumah rutin harian yang teratur akan dapat membantu membentuk tingkah laku yang sihat dan mengurangkan kerusakan. Kita ni berperanan untuk mengatur rancangan aktiviti atau susun jadual harian. Itu memang kita boleh buat. Kerana ini kita perlu laksanakan untuk mengurangkan kebosanan dan kegelisahan mereka. Memang betul kalau kita biarkan anak-anak bergerak, kita mungkin akan beri kesan sampingan psikologi kepada anak-anak. Jika kita bimbang tentang kesihatan mental dan emosi anak-anak, berkomunikasi. Itu yang paling penting. Komunikasi akan dapat menjelaskan banyak perkara. Komunikasi juga akan dapat menyebabkan kita mengesan banyak perkara, dan komunikasi juga akan dapat menyelesaikan banyak perkara. Kerana dengan cara berkomunikasi, anak-anak dapat berkongsi apa yang mereka rasai dan sekaligus mengurangkan tekanan yang dialami. Begitu juga dengan ibu bapa. Berkomunikasilah dengan anak-anak untuk menghilangkan tekanan dan kegelisahan dan kerusingan yang dialami dalam musim. Okey doktor, kita ada panggilan telefon daripada penonton luar. Siapa tadi yang call tadi? Cik Fitri Muja. Ada masih di talian ke? Cik Fitri? Selamat petang. Dengar ya? Dengar Cik Fitri. Silakan. Kata ada soalan khusus untuk doktor. Kita pun masa tak berapa ni. Seringkan-ringkan yang boleh Cik Fitri. Silakan. Baik. Kenalkan diri dan terus dengan soalan. Ya. Okey, Assalamualaikum saudara Khairul Hafiz dan Dr. Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ramadan ya. Baik, nama saya Fitri. Saya bekerja sebagai kerani di syarikat pejabat urusan yang menguruskan fail-fail pejabat syarikat lain. Baik, saya sebagai pekerja swasta yang makan gaji terikat dengan gaji yang diberikan, majikan akan berikan gaji sekiranya saya datang kerja. Kalau saya tak datang kerja, maka saya tak dibayar gaji. Tapi majikan menyuruh saya untuk tidak datang kerja, berkemungkinan untuk penjambatan kos syarikat lah. Yalah, kalau syarikat lain tak buka, jadi kami pun tak ada kerja nak buat kan. Jadi dia suruhnya kami tak perlu datang kerja. Jadi bila tak datang kerja, tak dapat gaji. Okey, memang perkara ini menjadikan saya tekanan untuk menjalani kehidupan, khususnya menampung keluarga saya. Saya tetap berfikiran positif dan soalan saya, macam mana saya perlu urus diri saya untuk terus positif
Okey. Terima kasih Doktor. Okey, Cik Fitri, terima kasih. Cik Fitri dari Fitri Mujia dari Putrajaya, Doktor. Soalan dia tadi. Bagaimana soalan dia bagaimana beliau perlu uruskan diri untuk terus bersikap positif. Silakan Doktor, secara ringkas ni. Ini seperti yang kita dah perkatakan terlebih awal tadi. Di peringkat satu sampai ke satu peringkat sebenarnya majikan perlu berterus terang dengan pekerja. Tentang keadaan syarikat, kewangan syarikat dan sebagainya. Saya rasa sekiranya berterus terang, pekerja boleh memahami. Tapi untuk bercakap tentang bagaimana nak mengurus dengan diri dan dengan keadaan yang ada, saya mahu sampaikan kepada Cik Fitri dan ramai yang mendengar hari ini. Kalau Liverpool dia kata you never walk alone. Liverpool cakap macam tu kan. You never walk alone. Samalah. Semua di dalam negara kita, malahan dunia, melalui fasa yang sama seperti apa yang Cik Fitri lalui. Jadi, kuatkan diri, tanamkan tekad, tebalkan kesabaran, sebab bukan hanya Cik Fitri melalui perkara yang serupa. Saya sendiri melalui perkara yang serupa. Cik Khairul sendiri melalui perkara yang serupa. Kita sama-sama melalui perkara yang serupa. Jadi ayo kita tanamkan ke dalam tekad dalam diri kita untuk sama-sama memperkuatkan diri kita untuk melawan ancaman pandemik ini. Baik, Doktor. Baik, Doktor. Okey, Doktor. Kita masa pun tidak mengizinkan. Kita masih ada berbaki lagi dalam 10 minit macam tu. Kita ada satu persoalan yang perlu Doktor sharing lah dengan kita dan penonton-penonton yang sedang menonton ni. Secara ringkasnya, boleh tak Doktor memberi sedikit tip ataupun cara untuk mengatasi masalah psikologi yang kita bincangkan petang ini? Secara ringkasnya, tip daripada Doktor. Apakah tip yang boleh disarankan untuk mengatasi masalah ini? Silakan Doktor. Okey, ada beberapa tip. Ini sebenarnya soalan bocor daripada saudara Carol. Dia sebenarnya bila dia call saya, inilah sebenarnya intipati pada perbualan kita hari ini. Apakah untuk penjagaan kesihatan mental sewaktu musim PKP ini? Ya. Jadi jawapan dia agak panjang, tapi ialah buat santai kita cuba ringkaskan. Ya. Seringkali yang boleh Doktor. Dalam keadaan pandemik COVID-19, kalau kita lihat daripada media massa, daripada banyak perkara yang viral, kita sering terperangkap dalam isu-isu yang membohongi kita. Kita terperangkap dalam isu-isu yang kita tak tahu kesahihannya. Yang pertama, tetapkan diri kita untuk memahami dan membezakan apa fakta dan apa bukan. Kebiasaannya otak mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tidak pasti seperti COVID-19. Termasuk tentang sekarang ni sudah mula tentang antiviral untuk COVID-19 Vaksin. Dah mula vaksin. Anti-vaksin ke? Ya, untuk pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Macam-macam kita dengar. Jadi ketahui fakta. Sebab hanya dengan mengetahui fakta, kita akan dapat membuat keputusan supaya kita boleh merancang, bersedia dan menyelesaikan masalah dengan sumber yang tepat serta yang perlu diketahui. Yang kedua, kita harus tumpu pada maklumat apa yang kita
mahu tahu untuk tindakan berikut. Kerana kita perlu mengatasi pemikiran negatif apabila memperolehi maklumat-maklumat yang tidak benar. Maklumat-maklumat tepat akan dapat memberi kita untuk melakukan perkara yang berfaedah. Buat senarai. Ini adalah kerana tindakan kita membuat senarai mampu membuatkan kita lebih bertenaga dan selamat. Yang ketiga, kekal tenang. Fokus mengekalkan rutin harian seperti bersenam, makan, membaca buku dan tidur. Aktiviti ini akan dapat mengelakkan kebosanan, keresahan dan berfikir secara berlebihan. Yang keempat, sentiasa tahu untuk menapis maklumat yang kita terima. Jangan sewenang-wenangnya tenggelam dalam menerima maklumat-maklumat dan berita palsu. Perkukuhkan hubungan sosial antara ahli keluarga dan rakan-rakan kerana ia dapat mengurangkan tekanan dan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan. Kerana hubungan seperti balik pada seperti apa yang saya katakan tadi, komunikasi adalah penting. Komunikasi. Ya, Betul. dapat dipereratkan walau melalui panggilan telefon dan komunikasi melalui internet. Imam sekalipun komunikasi adalah penting. Apa-apa pun komunikasi yang penting. Okey. Terusnya badan dan minda yang sihat, ya, maksudnya badan sihat, fikiran sihat akan membantu kita mengatasi semua tekanan psikologi dan ketenangan. Jadi itu sajalah yang saya boleh katakan tentang titik yang patut dipraktikkan dalam menghadapi tekanan di musim PKP ini. Okey doktor. Terima kasih. Sekali lagi saya mewakili daripada Pertubuhan Kasih Mesra mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azam Adnan, wakil daripada pakar perunding psikologi dan konseling Universiti Muslim Utara Malaysia. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada petang ini. Diharap penonton-penonton yang melihat rakaman video ataupun yang melihat secara langsung di saluran Webex dapat mendapat intipati yang positif daripada perkongsian yang diberikan oleh Dr. Azam lah. Jadi doktor, sekali lagi kita akan berjumpa lagi dan saya secara penutupnya di sini selamat berpuasa kepada rakan-rakan Muslim, kepada rakan-rakan yang bukan Muslim pun boleh berpuasa, tak ada masalah, boleh belajar berpuasa, tak ada masalah. Okey, kita jumpa di lain masa dan di lain hari. Semoga apa yang dikongsikan ini memberi manfaat kepada kita dan keluarga kita. Apa yang penting dekat sini, tuan-tuan, apa yang penting dekat sini, kontrollah psikologi kita demi keluarga kita yang tersayang. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.